Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak murid cikgu tahun 2 Akasia. Pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2 pada hari Isnin 28 hari bulan 6 tahun 2021. Pada hari ini murid akan belajar buku teks halaman 69, tema kebudayaan kita, unit 11 kesenian dihargai dan tajuk unitnya Rumahku Tai. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, kita akan lihat standard pembelajaran. 1.2.2 bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Maklumat buku teks halaman 69. Kriteria kejayaan, murid boleh bertutur dan menjelaskan 3 maklumat dengan betul. Buku teks halaman 69. Melengkapkan dialog halaman 69 dengan menggunakan idea yang kreatif dan kreatif. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan aktiviti, kita lihat beberapa rumah tradisional di Malaysia. Kita tengok yang pertama, rumah apa murid-murid? Ini rumah tradisional negeri mana? Kalau murid-murid tahu. Ini rumah tradisional negeri Malacca. Yang kedua, ini rumah tradisional negeri Pahang. Yang ketiga, bumbung dia macam tanduk ni. Ini rumah tradisional negeri Sembilan. Dan akhir sekali, ini rumah tradisional negeri apa? Okey, ini rumah tradisional negeri Perak. Pada hari ini, kita akan mengenal sedikit berkaitan dengan rumah tradisional negeri Perak. Ini dia rumah tradisional negeri Perak. Ia juga dikenali sebagai rumah kutai. Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini baik terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Ini nama dia rumah kutai. Baiklah murid-murid, kita tengok apa ciri-ciri rumah kutai. Ataupun idea tersurat rumah kutai. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Itu ciri-ciri rumah kutai. Kita tengok. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantik. Bumbung ini bertiang tinggi. Kita tengok ciri-ciri rumah kutai. Baiklah murid-murid. Apa yang cikgu nak tekankan di sini ialah tentang idea tersurat dan idea tersirat ataupun isi tersurat dan isi tersirat. Apakah isi tersurat dan apakah isi tersirat? Isi tersurat bermaksud isi-isi yang dinyatakan atau dipaparkan dalam petikan. Jika kamu tengok muka surat 69 tu, jika kamu boleh baca maklumat dalam halaman 69 tu, semua maklumat tersebut ialah isi tersurat. Manakala isi tersirat pula, huraian isi tersurat yang mungkin berkaitan dengan punca, faktor, sebab, kesan, faedah, manfaat, cara bagaimana, C adalah contoh. Ketiga-tiga perkara yang cikgu nyatakan ialah isi tersirat. Contoh cikgu bagi, Ali bermain bola. Bermain bola tu isi tersurat.
Kenapa Ali bermain bola? Ali bermain bola untuk menyihatkan tubuh badan. Menyihatkan tubuh badan itu ialah isi tersirat. Baiklah murid-murid, kita akan perhatikan daripada isi tersurat halaman 69, kita akan cuba cari isi tersirat. Ini idea tersurat. Daripada idea tersurat ini, kita boleh bina idea tersirat. Kita tengok idea tersirat yang pertama. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Kalau itu isi tersurat, isi tersirat dia kenapa kita? Ini dia, rumah kelihatan unik dan bahan-bahan tersebut mudah diperoleh. Isi tersirat kepada isi tersurat yang pertama. Yang kedua, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumia yang dianyam dengan cantik. Kenapa bumbung tu diperbuat daripada atap rumia? Kita kena tanya balik isi tersurat, baru kita boleh dapat isi tersirat. Suasana dalam rumah sentiasa sejuk. Ataupun yang lain, kita dapat berlindung daripada hujan dan panas. Rumah ini bertiang tinggi. Kenapa dia bertiang tinggi? Selamat jika berlaku banjir. Di situlah kita kena lihat apa saja isi tersurat, pasti ada isi tersirat. Cuma murid-murid perlu banyak membuat latihan, banyak membaca untuk mendapatkan idea-idea yang tepat. Seterusnya murid-murid, mari kita baca dialog halaman 69 bersama cikgu. Okey, sedia? Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Pada pendapat saya, rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di negeri Perak. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan... Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi kerana ataupun supaya apa? Jadi murid-murid bolehlah rujuk kepada isi tersurat dan isi tersirat yang cikgu berikan dalam paparan sebelum ini. Di sini, mari kita lengkapkan dialog halaman 69. Di sini cikgu sediakan dialog yang tiada jawapan saja. Kita tengok. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan apa murid-murid? Lebih sejuk. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Kenapa rumah tu bertiang tinggi? Supaya selamat jika berlaku banjir. Jadi cikgu dah berikan jawapan. Cikgu harap agar kamu dapat menjawab soalan pemahaman dengan baik selepas ini. Baiklah murid-murid, mari kita lengkapkan dialog dengan isi tersirat yang sesuai dalam buku teks. Isi tersirat semua ada dalam paparan yang telah cikgu berikan. Kamu boleh ulang balik tengok semula. Okey, kitab bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumia. Oleh itu, suasana dalam rumah akan
Jawapan ada dalam paparan sebelumnya. Jadi murid-murid perlulah buka, baca dan lihat supaya kamu dapat lihat apa jawapan yang telah diberikan. Seterusnya, murid-murid perlu menjawab latihan dalam buku aktiviti halaman 77. Ini halaman 77. Semua perkara yang di atas tu ialah idea tersurat dan kamu boleh pilih dan letakkan dalam tempat kosong yang sesuai. Baca dan cuba fahamkan. Kita tengok contoh. Rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya selesa. Ada kenapa luas panjang? Selesa. Kenapa beratap dalam biar? Udara nyaman. Kenapa berkongsi ruang tamu? Hubungan mesra. Kenapa kena ada tuan rumah? Supaya hidup tenteram. Jadi, untuk mendapat idea tersirat ni, kebanyakannya kamu kena tanya balik. Kenapa? InsyaAllah kamu akan dapat idea tersirat. Okey, semoga murid dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.